hijrah, satu hijrah. Kemudian ditentukanlah bulan bagi satu tahun hijrah itu dengan nama-nama yang diisytiharkan oleh generasi masa itu, yang hari ini kita kenali: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi dah lagu macam tu. Sebab kalau tak dilakukan, kita tak apa. Cuma kita tak lakukan, boleh sebut saya tak boleh. Akhirnya bunyilah lagu tu: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, kan jadi 12. Itu sejarahnya. Yang mula-mula menetapkan tahun hijrah itu siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia meletakkan satu syariat besar kepada kita. Kenapa saya kata syariat besar kepada kita? Berdasar kepada tahun hijrah. Yang satu tahun hijrah itu ada 12 bulan, maka kita mudah untuk melakukan ibadat mengikut nama bulan-bulan yang telah ditentukannya. Kita puasa bulan apa? Kita puasa bulan Ramadan. Cuba kalau bulan-bulan itu tak ada, kita puasa bulan apa? Kita puasa bulan September. Apa ni? Cuba kalau bulan-bulan itu tak ada, kita pergi haji bulan apa? Oh, kita pergi haji bulan Disember. Kan ni? Satu lagi keistimewaan bulan Islam ini, dia merujuk kepada Qamariyah. Qamariyah ni maknanya bulan. Bulan. Ya. Berdasarkan pergerakan bulan. Kerana Sayyidina Umar ini dia cukup faham kehendak Rasul. Sayyidina Umar ini cukup faham tentang syariat. Sayyidina Umar ini dia cukup faham amalan agama kita ini banyak bergantung kepada pergerakan bulan. Maka memahami itulah yang paling tepat membuat pengiraan ialah apa yang diisytiharkan oleh Umar, berpusatkan Qamariyah bulan. Dia tak berpusatkan Syamsiyah, matahari. Sebab orang Kristian dia pakai matahari, orang Islam dia pakai bulan. Saya nak buktikan ketepatan dalam soal-soal ibadat. Ya, dalam soal-soal ibadat, kita puasa bulan Ramadan, kita tengok apa? Tengok anak bulan. Ada kita tengok anak matahari. Ada. Ya? Besok semua jabatan-jabatan agama akan berada di bukit-bukit untuk melihat anak matahari bulan Ramadan. Dia akan tengok anak bulan bagi menentukan Ramadan, anak bulan bagi menentukan Syawal, anak bulan bagi menentukan wukuf. Sebab ini syariat. Sebab penentuan perjalanan hari, detik, masa yang paling tepat tuan-tuan, bulan. Tak percaya, tanya tukang pancing pergi ke laut. Kaki-kaki laut ni tuan-tuan, dia tak pakai matahari. Masa paling tepat untuk kita turun ke laut, masa matahari tegak panas, dia tak pakai air. Dia akan pakai elemen bulan. Betul je mana? Ni sekarang ni susah tak kita turun laut? Jadi kira cuma saja kita pakai bulan. Kaki-kaki laut dia tengok bulan. Masa bila bulan mengambang, yang ketika itu ikan-ikan yang mengambang. Laut tuan-tuan pasang surut, pasang besar, pasang kecil, apa lagi? Pasang kelingker. Pasang kelingker dia, pasang Jawa, lepas tu pasang Melayu. Ini orang kaki laut ni, dia macam-macam nama tentang nak bagi tahu laut tu
Yang dia pasang surut tu, dia banyak kerana faktor bulan. Bukan tadi bulan. Ya. Kalau bulan mengambang, laut macam mana? Kalau bulan tak mengambang, laut macam mana? Kalau anak bulan, laut jadi apa? Kalau bulan penuh, laut jadi apa? Ini kena tanya kaki-kaki bulan. Sebab itu orang dulu-dulu yang tak bertuhankan tahun kafir, tahun Masihi, orang dulu-dulu zaman dulu kafir, dia memahami, beriman dengan tahun bulan Islam ni, nak buat rumah, dia akan cari bulan paling baik. Masa bila keadaan bulannya untuk kita menegakkan tiang rumah. Sebab dia tahu ada kekuatan. Sekarang tak ada. Rumah, wah, buat ni, pasang tiang, naik. Sebab itu rumah orang dulu-dulu ni ada keberkatan. Dia akan cari bulan yang paling baik, dia akan cari tarik yang paling baik, dan selepas itu ditegakkan rumah, maka keturunan rumah itu semua baik-baik. Betul ya? Orang dulu. Orang dulu. Dia nak buat yang sendirian, dia akan cari. Ini kena cari bulan Rabiul Awal, 15 hari bulan ketika bulan mengambang. Kenapa? Supaya rumah ini penuh cahaya keimanan, keturunan 7 generasi cerdik. Dia cari. Nak tentukan hari supaya adakan majlis kahwin. Tengok bulan sebab. Anak-anak kita tengok bulan kafir 11 dan bulan 11 2011. Menyampah saya. Saya bila tanya masyarakat kahwin pilih 11. Nombor cantik. Ini kahwin tak kahwin ni bukan masalah bulan cantik tak cantik. Saya kata bulan paling cantik nak berkahwin ni Ramadan. Sebab memang diakui 12 bulan paling mulia yang disebut oleh Rasul, ada namanya di dalam Al-Quran, bulan Ramadan. Ada dicakap bulan 11 dan bulan 11 2011. Yang kita nak rebut benda tu adalah kenapa tak nak adakan perkahwinan bulan Ramadan? Jimat, kos kuat, untung besar. Besok saya kahwinkan anak saya nak bulan Ramadan. Jemputan pukul 11 sampai 4 petang. Confirm makan tak? Ya? Dapat kad saya besok bulan Ramadan jangan marah. Sebab kalau tuan-tuan marah, tuan-tuan marah kat Tuhan. Saya pilih bulan Ramadan kerana confirm Nabi kata bulan paling mulia, paling baik adalah bulan Ramadan. Hari Sabtu Ahad memang pilihan saya lah. Tuan-tuan begitu. Jadi datang cuma borak-borak saja. Air tak boleh keluar, makanan tak boleh keluar, semua tak boleh keluar. Jimat saya. Untungnya kita pilih 11. Penting kepada saya. Ini tahun depan dia akan pilih 12 hari bulan 12 2012. Dah fikir dah sekarang. Ini apa yang dalam fikir ni? Termasuk yang ini. Bila nak kahwin, tempat. Berapa bulan? 12 hari bulan 12 2012. Cantik ke nombor tu? Satu nombor. Besok 2014 dia dah timpal, tak boleh dah. Sebab bulan 12 ya. Tahun depan yang terakhir. Masuk 13 dah tak cantik. 13 tak ada mana bulan 13. Ada 20 hari bulan 13 2013 tak ada. Jadi pilihan terakhir tahun depan. Itu semua berubah nanti besok 20, 12 dan bulan 12. Kita ni ikut sangat bangsa lain. Kita hilang pendirian sebagai orang Islam. Saya tak cerita sejarah. Dan saya nak kata bulan Islam ini dia cukup tepat kerana pengiraannya berdasarkan bulan. Ya, dalam bahasa kita hari ini kita kata falak. Istilah hari ini orang panggil falak. Falak tu dibuat pengiraan bulan. Ahli falak. Dalamnya ada ahli falak? Tak ada. Ya, ahli falak ni ahli yang bijak dalam soal hisab mengikut bulan. Dia ada pakaian. Dekat jabatan mufti kita ada. Jabatan mufti itu dia ada satu bahagian bab falak.
Yang dia fikir tentang kira-kira, kebetulan, kira-kira, kebetulan lain. Itu adalah pakar berdasarkan bulan. Ya, ini. Apa masalah kita hari ini? Masalah kita hari ini kita terus terperangkap. Nak pakai bulan Islam ke bulan Masihi ya? Bulan Masihi ke bulan Islam ya? Kita dah terlibat. Ya. Masalah kita kerana hari ini di luar sana daulat tahun Masihi ini besar sangat. Ya. Sampai anak-anak kita ni, kalau kita suruh sebut daripada Januari hingga Disember, laju dia. Betul tak? Ustaz nak bagi hadiah. Hadiahnya bijak bagi. Cuba sebut Januari sampai Disember, laju-laju. Januari, Februari, Mac, April, laju dia. Sekarang daripada Muharram. Cuba Muharram. Pening dia. Tak boleh pergi dia. Jadi tak jadilah bagi hadiah. Bukan budak-budak aja orang tua pening. Kita pening. Ya. Bila sebut bulan Masihi itu laju kita. Januari, Februari, Mac, April. Mac bulan berapa? Bulan 3. Januari bulan 1. September bulan 9. Cekap dia. Saya bila cakap Muharram bulan berapa? Rabiul Awal bulan berapa? Ramadan mana? Zulhijjah bulan berapa? Minggu. Apa ni? Kita terperangkap. Dan kita banyak bercakap bulan Masihi yang ditinggalkan penjajah daripada bercakap bulan Islam yang ditinggalkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Pening lagi. Pening. Bulan Masihi itu lebih kita cepat walaupun dia yang ditinggalkan oleh penjajah. Bulan Islam yang ditinggalkan oleh Umar Al-Khattab, kita pergi. Ini kita kena betulkan. Saya bila sebut rujukan Umar, bila dia menentukan awal Muharram itu, Umar berijtihad bermula daripada hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kalau ikut matematik dia, itu berlaku pada 13 kerasulan Nabi. Matematik dia. Ya. Dan 13 kerasulan Nabi ini dia dikira daripada umur Nabi 40 tahun, itu tahun pertama kerasulan. Ya, maknanya Nabi diangkat jadi Nabi itu, jadi Rasul itu umur Nabi 40 tahun. 40 tahun umur Nabi itu namanya tahun pertama kerasulan. Bila disebut tahun ke-13 kerasulan, umur Nabi berapa tahun? 53 tahun. 53 tahun. Ya, tahun ke-13 kerasulan. Bermula daripada Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi di Mekah buat kerja dakwah 13 tahun, maka 13 kerasulan. Di situ sempadan bermulanya satu hijrah. Kenapa Sayyidina Umar pilih? Sebab bermula hijrah Nabi dapat Madinah, Nabi jadi pemerintah. Hari ini Perdana Menteri lah. Nabi jadi pemerintah bagi sebuah negara Islam. Islam mendapat kekuatan. Semua amalan Islam senang dibuat. Masa dekat Mekah sembahyang susah. Masa dekat Mekah nak baca Quran susah. Masa dekat Mekah nak pergi surau susah. Ya, dengar ada orang pergi surau, orang baca Quran, kena tangkap, kena bunuh. Tapi masa dekat Madinah, nak pergi surau senang, nak pergi dengar mengaji senang, nak buat apa-apa senang, kerana ketika itu kuasa pada siapa? Pada Nabi.
dan semua umat Islam mudah nak mengamalkan ajaran-ajaran agama. Dengan sebab ajaran agama mudah dilaksanakan, maka Sayyidina Umar memilih hijrah itu sebagai permulaan awal Islam. Isunya tak payah banyak-banyak cerita sejarah. Kita kembali zaman kita di kampung Uganda. Ya, tuan-tuan tahu tak, saya punya kad pengenalan saya. Kad pengenalan saya masih lagi mengekalkan jalan Uganda. Bila pergi review, tukar dia baca, cek di jalan Uganda ni mana dah ada. Suka saya, memang jalan Uganda kok kampung jauh. Kita tukar lah jalan Sungai Jati. Oh ya ke Uganda. Ya. Kenapa ada Uganda, itu ceramah lain. Kerana dia ada lagi cerita. Saya tak tahu. Ya. Tapi saya suka nama Uganda. Kampung kita. Apa yang kita nak hijrahkan? Hijrah ni Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah. Kita bila dengar cerita hijrah sekarang 1433, ada yang nak pindah daripada Uganda ni pergi ke Sungai Ganges, ada lagi. Daripada Uganda pergi Sumatera, ada lagi. Daripada Uganda pindah mana? Tajuk kita sekarang ni bukan pindah tempat. Duk tempat jauh mana pun dia boleh datang ke Uganda. Kecuali orang yang lupa kampung lagi. Orang lupa kampung ni yang jadi belagak ni, dia pergi mana-mana. Kau Uganda ya? Bukan Uganda. Aku dah jadi orang KL. Dia terlampau je. Ada orang kampung ni pergi ke mana-mana tak nak tengok kampung. Sebab itu bila Cik Mat kata kita kena buat kuliah ni supaya selalu jumpa orang kampung. Okey, sekurang-kurang saya mati ada juga orang kenal. Dulu surau tu Haji Asmadi lah mengajar. Dulu ni mana? Kat situ. Okey lagi. Walaupun nak buat benda lain tak sangat, buat benda yang ini je lah. Itu mati-matian saya kata kita hidupkan surau. Tak ada orang mengajar, tak apa saya mengajar. Apa kita nak hijrah? Apa kita nak buat? Malam ni tuan-tuan kena ingat ya, anak-anak kena ingat, ada 6 perkara saya nak sentuh. Apa hijrah kita kena buat? Nombor 1 ya, nombor 1, jom kita hijrah daripada tak minat ilmu kepada minat ilmu. Agak boleh. Kuliah saya setiap hari Rabu, malam Khamis, boleh macam ni. Kalau boleh macam ni minggu depan, memang tuan-tuan menghayati hijrah. Tapi kalau malam ni penuh, Rabu, malam Khamis, 3-6 orang, tutup kedai lah saya. Itu menandanya tuan-tuan menyapa saya. Datang Rabu, malam Khamis, panahlah menyapa. Tuan-tuan, kita kena hijrah daripada tak minat ilmu kepada minat ilmu. Minat ni penting. Anak-anak kita ni tuan-tuan, dia minat FB, betul? FB ni apa? Saya pun tak tahu. FB ni apa? Facebook. Anak-anak kita dia minat Facebook. Dia boleh duduk depan komputer tu sebab minatnya pasal 6-8 jam dulu. Lepas tu sekejap-sekejap dia gelak sendiri. Dia gelak. Lepas tu boleh menangis. Ini FB. Pasal dia minat FB 6-7 jam. Malam ni ada yang minat bola. Saya tahu. Malam ini Malaysia lawan Bahrain. Saya tahu. Pukul 8.45 saya tahu. Sebab saya pun minat bola. Jadi bila saya minat bola, kaki bola jangan risau. 8 suku saya pergi. Sebab lepas ni kita dah janji nak makan-makan cepat-cepat. Lepas tu kita akan tengok bola sebab kita minat bola. Pasal apa tuan-tuan macam saya bersegera nak tengok bola? Hijrah tengok bola tu daripada hidup dekat sini ke rumah.
minat punya pasal. Kita tak ada pilihan tuan-tuan. Jom kita hijrah kepada minat ilmu. Islam ni dia tertegak dengan ilmu. Dia bukan tertegak dengan ikut-ikut. Ya, ikut-ikut taklik ni tak ada. Hari ini tuan-tuan tak ada alasan tau. Saya anak kampung sini. Nanti masuk kubur, Tuhan tanya, kenapa tak pandai sembahyang? Ustaz Adi tak ajar. Oh, tak boleh dah. Sebab Rabu malam Khamis saya ajar cara sembahyang. Masuk dalam kubur, ya, tak betul cara istinja. Ditanya malaikat, kenapa tak pandai istinja? Tak belajar ke? Ustaz Adi tak ajar. Jaga, saya cari di sebelah kubur. Siapa kata tak ajar? Yang pertama datang pasal apa? Sekarang tak ada alasan tu. Dulu boleh lah tak ada alasan. Ustaz Adi tak ajar. Sekarang seminggu sekali saya cari masa, kosongkan nak jumpa orang kampung supaya dalam kubur saya ramai selamat. Ustaz Adi ajar tak orang kampung? Ajar. Kenapa orang tak pandai-pandai? Dia tak nak datang surau. Pasal apa tak nak datang surau? Gila FB. Kenapa tak boleh pandai-pandai? Gila bola. Saya selamat. Kemudian yang mengaturkan majlis ni pun selamat. Tuan-tuan, bukan saya saja. Dekat TV tu sekarang buka aja ada Ustaz Dol. Ustaz Dol tak nak tengok Ustaz lain. Itu yang masalah. Buka aja TV. Dekat komputer ni, zaman komputer lah, kita dah tua ni semua kan. Anak-anak kita ni kalau jumpa Ustaz Google jumpa Ustaz, tanya dia cara-cara sembahyang, oh dia jawab. Tanya dia cara-cara istinja, dia jawab. Tanya dia cara-cara puasa, dia jawab. Tanya dia cara-cara menutup aurat yang betul, dia jawab. Apa nama Ustaz tu? Ustaz Google. Tanyalah benda-benda yang baik. Ini yang ditanya cerita panas artis. Dia jawab juga. Sebab Ustaz Google ni amanah, orang yang baik. Dia semua apa dia jawab. Dia yang jawab. Cerita panas artis. Dia keluar cerita artis. Cerita panas Cik Mat keluar. Jadi Ustaz Google ni semua tahu. Ya. Cerita artis, cerita tak apa-apa dibuka. Memanglah dia jawab keras. Tengoklah yang baik-baik. Yang baik mana? Ya, macam TV lah, ada baik tak baik. Jom mula hijrah minat ilmu. Ya, saya nak tengok ni air Rabu. Ya, ramai macam ni, maknanya ramai dah suka saya. Kalau kurang ni, maknanya orang suka saya. Ya. Nak masuk syurga tidak? Nah, satu jalan paling mudah masuk syurga, hati sentiasa suka majlis ilmu. Kemudian berada dalam majlis ilmu, dia dapat syurga. Di dalam ni semua ada syurga. Confirm. Apa jaminan? Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa datang majlis ilmu, Allah mudahkan dia untuk syurga. Balik mati syurga. Tak payah tengok sembahyang lagi. Tak ada. Sembahyang. Kita sembahyang, kena kabar. Ataupun tak sampai lagi di surau, tengah jalan kena langgar, mati syurga. Tengah dengar kuliah saya, tiba-tiba terboleh mati syurga. Jalan balik kena langgar lagi, mati syurga. Sampai ke rumah, datang pergi masa duduk dalam ni, punya mudah nak dapat syurga, minat ilmu je. Dekat rumah pun sama. Buka TV, Ustaz Dul tengah tengok syurga.
Senang tak? Tapi bila senang ni lah yang orang tak pernah suka. Nombor satu. Yang kedua, jom kita hijrah untuk minat zikir. Boleh? 4 zikir tolong amal. Ini wasiat Ibrahim, Nabi kita Ibrahim itu kepada Muhammad ketika Islam. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Banyak yang zikir. Dan satu lagi istighfar 5. Dan satu lagi la haula wala quwwata illa billah 6. Banyak ni Ustaz. Tak apalah, dapat satu daripada 6 tu jadilah. Boleh pilih. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullahalazim, La haula wala quwwata illa billah. Anak mana? 24 jam takkan tak ada masa. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, setiap satu 33 kali. Istighfar kita ambil yang singkat lah. Satu hari 100. Cuba kira lagu yang kita nyanyikan ya, agak-agak berapa kali kita ulang. Pasal apa suka? Sebab minat. Okey, boleh tidak zikir yang tadi itu kita hijrah minat zikir. Mana tasbih? Semua orang kena ada ni. Isteri saya sebut kat saya, abang dah bilang terbiak dia. Kenapa? Kat dalam kereta saya dah ada ni. Saya kata ke dia, ini hijrah. Ada seketul kat itu. Lampu merah je. Itu hobi saya sekarang. Hobi orang tua. Masa muda-muda lain. Hari ini kita itu betul. Tapi dah tua-tua ni, astagfirullah. Dah lah tuan, kita mati dah. Istighfar 100 kali sehari. Macam mana nak pecahkan? Setiap kali sembahyang astagfirullah 20 kali. 5 kali sembahyang dapat 100. Ataupun nak cover semua lamsam. Lamsam. Lepas subuh tu astagfirullah. 6 jenis zikir. Pilih. Ya. Saya rasa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar semua buat. Istighfar, astaghfirullahalazim semua tak cukup. Mana boleh istighfar 3 kali? Nabi tak ajar istighfar 3 kali. Nabi ajar istighfar tu 70 kali atau 100 kali. Jadi pilih. Sebab Nabi tahu kita ni banyak dosa, cara nak hapus dosa istighfar. Kita pakai yang tak banyak lah, 100 kali lah, 100 kali. 70 kali itu banyak sangat. Kita ambil yang pendek je 100 kali. Ya? Apa masalah 100 kali? Kita ni senang saja, tak payah belajar. Singkat je. Astaghfirullahalazim. Banyak sangat. Astaghfirullah. Panjang sangat. Astaghfirullah. Allah panggil as. Allah panggil malas. Ini dia astaghfirullahalazim. Senang. Ataupun Astaghfirullah. Dia lengkap ayatnya. Aku minta ampun padamu ya Allah. Nak cantik, aku minta ampun padamu ya Allah yang Maha Agung Azim. Tanah akhir tu Astaghfirullah. Boleh? Mulai syair kita istighfar 100 kali. Lepas tu kita tasbih nanti semua cukup sampai pukul 10.30 dia. Bola. Ataupun pagi esok lah, pukul 5 pagi kita sama-sama. Besok pagi yang nak ikut qiyamul lail bersama saya, semua orang buat tasbih. Kita belajar main tasbih. Alamak, tak punya lagi. Ustaz tak cakap minggu lepas. Itu maknanya kat rumah tu tak ada tasbih. Yang ada TV, Astro,
Buat tasbih. Saya nak juga. Bisa punya. Kalau semua orang buat tasbih, kita besok pagi kita istighfar ramai-ramai 100 kali. Minta ampun lah. Banyak sangat dosa kita. Ya. Jom kita hijrah minat apa? Minat zikir. Yang ketiga, jom kita hijrah minat Quran. Tak tahu belajar. Isteri saya hari Khamis kat rumah mak saya ajar orang baca Quran. Ya, pergilah situ. Saya dah arah kat dia. Bulan puasa pergi jumpa orang kampung. Besok kau mati kat sini juga. Rezeki Allah. Ya, belajar. Tak dengan dia, cari dengan sama-sama. Kita tak ada pilihan. Anak-anak ni, kalau dia tak boleh baca Quran, masalah kita bapa. Dalam buku kena tanya. Awi, kenapa anak tak boleh baca Quran? Ustaz Adi tak ajar. Kan kau boleh baca Quran, ajarlah sendiri. Masa sebut pasal metrik. Kena tanya tu. Mak bapak kena tanya. Anak tak boleh baca Quran, yang kena tanya mak bapak. Bukan yang kena tanya orang alim ajar. Mak bapak dulu kena tanya. Quran ini kita tak ada pilihan. Anak kita yang kecil-kecil ni kena boleh baca Quran. Baca Quran dengan betul elok. Hari ini tak macam dulu. Dulu ada tok guru bersila seorang merimput 30 orang. Sekarang ni nak cari tok guru bersila 30 orang tak ada. Pasal apa tak tahu. Oh tahu pasal apa, Ustaz Ali pindah. Itu yang tak boleh 30. Ya. Kalau dulu Masya Allah arwah Haji Hussein bukan. Ada. Kalau dulu arwah Haji siapa lagi? Tulgani bukan. Orang dulu ada. Tapi orang hari ini di atas sekolah agama. Dia ingat hantar sekolah agama tu anak tak boleh pandai baca Quran. Oh tidak. Kat rumah kena tengok. Cuba baca bapak nak dengar walaupun kita tak pandai. Action lah sikit. Buka-buka bapak nak dengar. Bapak ni dulu ni tu. Baca. Bagus. Kita nak kena check ni. Jangan sampai dekat kubur kena tanya anak tak boleh baca Quran. Besok kita mati yang baca Quran untuk kita orang lain. Anak ni jauh-jauh. Masalah. Baca Quran orang lain. Anaknya mana? Anak ni jauh-jauh. Memang baca Quran. Dia pun dekat, dia baca. Apa dia baca? Lagu-lagu. Beberapa lagu anak kita pandai. Tak payah ajar dia pandai sendiri. Quran kita kena ajar. Jom kita kena minat. Kita nak Al-Quran, kata Nabi, hujjatun laka aw alaika. Nak Quran itu dia menjadi hujjah baik kepada kamu. Maknanya besok masuk kubur, mereka nak pukul dia Quran kabur. Jangan pukul. Dia dulu hidup dunia ahli Quran. Kemudian nak pukul pula setelah belakang Quran pun kabur. Tak boleh. Al-Quran hujjatun laka. Dia menjadi pelindung kamu, hujjah. Aw alaika, ataupun Quran itu akan melaknat kamu. Dia nak pukul je Quran datang, pukul. Nak kena potong lidah saja Quran datang, potong. Itu beza. Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Laka tu dia akan cover kita. Alaika tu dia tak cover kita. Kena baca Quran. Ini khatam Ramadan je. Kena baca Quran. Jangan sampai tak baca. Jom kita hijrah minat baca Quran. Saya nak Quran. Quran. Kemudian yang keempat, jom kita hijrah minat sembahyang. Minat sembahyang. Suka sembahyang tak? Suka. Saya kata kena minat sembahyang. Besok dekat padang mahsyar, apa amal pertama yang Allah akan tengok? Sembahyang.
Bila dia cek sembahyang okey, yang lain dia tak tengok lah, dipersilakan pergi syurga. Tapi kalau tak sembahyang, besok pada masa tengok sembahyang tak selesai, itu yang kena kurit yang lain. Satu kena kurit. Ya, awwalu ma yuhasabu kata Nabi yaumal qiyamati as-salat. Perkara pertama Allah akan tengok dekat akhirat kiamat besok, sembahyang. Kita kena hijrah minat sembahyang. Anak-anak ni bagi dia minat sembahyang, kena minat sembahyang. Ya? Boleh tidak untuk latih anak-anak ni sembahyang ni? Saya tak risau tau, Maghrib, Isya, Zuhur, Asar, dia boleh sembahyang. Tapi yang saya risau subuh. Anak-anak kita ni subuh, kita kejut ke atau dibangun sendiri? Kalau masih kita kejut, belum selesai tau sembahyang dia. Tapi kalau dia boleh bangun sendiri subuh sembahyang, kita dah sampai standard anak kita ni memang kaki sembahyang, jaga je sembahyang. Ya? Saya selalu kata gitu je dekat anak-anak saya. Ayah anda akan yakin anak anda semua kaki sembahyang. Kalau subuh boleh bangun sendiri, tak payah disuruh sembahyang. Ya, tapi apa diharap kalau anak boleh bangun sendiri sembahyang, kalau suami pun bini yang hijau. Pakmu wis lah kui ngandet. Ataupun si isteri suami yang kejut, makmu wis lah kui ngandet sembahyang. Ataupun dua-dua tak boleh bangun kecuali yang kejut, jam harapkan belum lagi. Tapi kalau 5:30 dah bangun, 6 dah bangun, atau dalam waktu subuh tu masih boleh bangun sembahyang, selamat kita dekat akhirat. Tuan-tuan, puasa, zakat, haji ni ada jalan keluar, tapi sembahyang ni tak ada pilihan. Jom kita hijrah daripada kurang minat sebelum tu sembahyang kepada minat sembahyang. Sembahyang yang fardu tu pun cukup tak? Yang sunat-sunat tu tak apa. Besok pagi tak datang pun tak apa. Jangan risau. Saya tak pernah nak marah. Itu sunat je. Sembahyang yang mulai ni tak dapat ramai ni pun tak apa. Ya. Tapi subuh tak ada pilihan. Ya. Kemudian yang keempat, boleh tidak jom kita minat surau, kita minat masjid. Bukan minat surau ni pasal malam ni ada mahal hijrah, atau sambutan awal Muharram, atau ada